Okey, kita dah live ya. Kita dah live. Sekejap, Rosita ya. Kita dah live. Boleh start, kita mulakan ke ni? Saya tanya kawan-kawan saya. Okey, okey. Baiklah Puan Rosita, kita mulakan kita punya sesi yang ni Boleh. Baiklah. Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat datang diucapkan kepada semua wakil pengurusan dan warga Fakulti Pendidikan, wakil-wakil rakan kolaborasi projek Art Smart Siri 6, rakan-rakan pelajar, pengusaha-pengusaha IKS yang dijemput khas dari Paya Besar Kuantan Pahang, para pelajar serta para peserta untuk sesi lunch Our Talk siri kedua ini dengan tajuk Pengaruh Media Sosial dalam Meningkatkan Pemasaran Perniagaan. Untuk makluman bahawa sesi ini turut dihadiri oleh beberapa pengusaha PKS yang didatangkan khas dari Paya Besar Kuantan Pahang dan wakil-wakil daripada rakan kolaborasi projek Art Smart Siri 6 serta tetamu undangan kita Puan Rosita Abdul Manan selaku pengarah urusan Bobolian Resources dan selaku pengasas OG Street Kitchen. Makluman juga, sesi ini turut ditayangkan secara live di laman-laman media rasmi Art Smart dan bolehlah kita sama-sama untuk sharekan webinar ni dan boleh juga mengikuti laman-laman media rasmi kami untuk mendapatkan informasi berkaitan pendidikan keusahawanan dan aktiviti yang berkaitan dengan projek Art Smart ini berlangsung. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam pada talk show ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Faiz Sabri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okay, kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan wafini ma'waika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersyukur kehadratmu ya Allah. Dengan keredaan pada hari yang mulia ini kami dapat berkumpul bersama-sama bagi mengikuti program ilmu secara atas talian ini. Kami mohon rahmat dan nikmat daripadamu agar engkau permudahkan segala urusan kami dalam melaksanakan program ini. Berkatilah program ini sebagai satu program yang mampu memberi manfaat dan impak yang baik kepada pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan, para usahawan serta peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Kami memohon keredaan darimu ya Allah agar segala usaha dan urusan kami diberkati olehmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, untuk makluman Puan Rosita dan semua hadirin, webinar Lunch Talk Hour ini, Lunch Hour Talk Show ini adalah salah satu inisiatif untuk mendapatkan sedikit ilmu daripada usahawan dan pengasas terkemuka. Projek yang kami jalankan ini adalah projek Art Smart Siri 6 yang dikendalikan oleh pelajar tahun akhir Pendidikan Seni dan Seni Reka dengan bimbingan Dr. Muhammad Kharizan Rahman. Maafkan saya, tiba-tiba surat. Okey, projek ini juga mendapat kerjasama dengan Pusat Komuniti Rakyat Parlimen Paya Besar Pahang, rakan-rakan kolaborasi projek dan usahawan industri kecil sederhana IKS yang terlibat. Ini juga adalah salah satu inisiatif projek di bawah program SULAM iaitu University dan Community Service Learning Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPC. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi lah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rosita kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada tengah hari ini. Jadi seperti yang saya maklumkan awal tadi, Puan Rosita adalah pengarah urusan Bobolian Resources dan sebagai pengasas OG Street Kitchen. Jadi mari saya ceritakan sedikit ya. OG Street Kitchen ataupun Bobolian mula beroperasi sejak 2016, betul ya?
dengan nama geng Cik Mak. Betul. Jadi ia bermula secara kecil-kecilan dengan menjual nasi lemak dengan harga RM1, iaitu secara online dan juga di warung. Betul ya? Okey. Betul. Jadi dengan perniagaan nasi lemak geng Cik Mak ni juga telah pun berkembang pesat dan maju sehingga ke peringkat antarabangsa dan juga mempunyai sebuah restoran nasi lemak yang telah pun dibuka di Doha, Qatar pada tahun 2019. Namun ini nama baru yang dikenali sebagai Bobolion Resources. Jadinya geng Cik Mak ni terus mengembangkan perniagaan dengan menjual nasi lemak inovasi baharu secara online dan juga di sekitar Lembah Kelang dan juga beberapa negeri di Semenanjung Tanah Air. Jadi untuk makluman semua, bukan itu sahaja, Puan Rozita ni juga telah pun dikembangkan lagi dengan jualan menerusi food truck dan penglibatan di acara-acara terbesar, acara-acara besar seperti Jum Selangor dan kemunculan di saluran-saluran media seperti Wanita Hari Ini TV3, Jalan-Jalan Cari Makan, Borak Kopi Tiam dan juga Hot TV. Betul ya Puan? Jadi Puan, Puan Rozita, boleh ke kalau Puan ceritakan terlebih sedikit macam mana idea penubuhan ataupun mana datangnya idea bagi penamaan OG Kitchen ni? Silakan Puan. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tama kita untuk sesi hari ini. Okay, jadi saya mulakan untuk kita revamp kepada OG Kitchen yang macam mana kita dapat idea untuk buat tu. Kita balik daripada Dubai, kita balik Malaysia for good, and then suami saya cakap I nak makan nasi lemak bungkus daun pisang, so kita pun buat. So semua benda start daripada situ. Bila kita post gambar dekat Instagram, tiba-tiba ada kawan contact, I nak beli you punya nasi lemak tu, you jual tak? Saya cakap ni untuk breakfast. Tak apa. You buat lain, tak pun nanti you belilah makan apa pun tak boleh. I nak beli sebab dekat office ada makan-makan. So okay, kita jual, and then esok tu kita tanya dia, okay ke nasi lemak? Dia cakap okay, boleh jual, tapi besok nak order lagi. Dari situ start semua, yang mana kita masa tu kita terus try letak nama kita sebagai geng Cik Mak. Lepas tu bila kita dah start, kita buka order. Sehari masa tu kita cuma buka untuk 20 bungkus saja. Kita buat sampailah seorang kawan ni dia kata, Kak cuba Kak niaga dekat Setia Alam. Sebab dekat bawah studio kita petang-petang tu ada macam parking lot, orang buka-buka kemah tu kan. Dia cuba Kak saya masuk dekat situ. So kita pun pergi. Tapi dalam masa yang sama dekat sini yang mana kita gunakan social media. 100% memang kita gunakan social media. Kita minta kawan-kawan tolong retweet, tolong share kita punya post dekat Facebook, dekat Instagram. Kita minta bantuan kawan-kawan. So bila kita dah start dapat banyak share, ramai orang yang tolong share kan. Jadi kita dah start, orang Setia Alam dah start datang. Bila dia start datang, dan kita pula bagi tahu dekat dia, dia kata, Kak kalau Kak ada kawan-kawan ke, kalau nasi lemak ni okey, Kak bagi tahu lah dekat kawan-kawan. Until one day ada seorang kakak ni dia datang, dia kata, oh ni ke yang Cik Mak yang tengah kecoh-kecoh ni? Kecoh kat mana? Oh tak, dekat kita punya WhatsApp group kawasan perumahan kita ni dah kecoh dah bagi tahu pasal nasi lemak awak. So kita pun dah jadi macam, okay tak apa. So I cakap dekat husband, you kena prepare dah ni sebab orang dah, kira kalau dah masuk WhatsApp group kejiranan tu, so maknanya kita dah kena prepare. Kita dah tak boleh dah nak masak sehari untuk 20 bungkus. So Alhamdulillah, semakin banyak sampai kita decide untuk cari rumah untuk sewa dekat Setia Alam. Kita sewa rumah dekat Setia Alam, rezeki kita, owner Petron contact. Petron, ya, sebab Petron baru buka dekat Setia Alam. So dia contact, lepas tu dia cakap, dia kata, Kak saya dapat tahu Kak jual nasi lemak. Yang saya dapat tahu, orang memang selalu beli nasi lemak. Walaupun kita berniaga daripada pukul 6 sampai pukul 7 ataupun sampai pukul 8. Tapi kalau tak habis, kita tunggulah sampai pukul 10. Kalau tak habis juga kita balik. So daripada bualan mulut orang boleh sampai ke owner Petron. Dan dia kata, tapi kita nak buat ni untuk breakfast. You okay ke? I think boleh kot, kita boleh try. So kita start hantar dekat Petron, and then dalam masa yang sama ada few kawan-kawan yang ada kedai makan dekat Shah Alam, dekat Setia Alam, kita start supply dekat diorang. Dari asalnya harga RM1, kita naikkan. Sebab bila kita dekat Setia Alam, kita jual dalam plastik kontainer yang bulat tu. Plastik ada penutup. Yes.
Betul. So masa tu kita fikir okay tak apa, sebab bila kita buat pagi, let's say orang kalau beli dekat Petron tu dia mungkin dia boleh makan time tengah drive, time nak tunggu traffic ke apa ke kan, so dia boleh makan. So kita fikir kita bagi bekas tu, kita fikir macam tu je. So alhamdulillah ada rezeki untuk kita ambil food truck, so kita let go Petron, kita let go kedai makan yang lain semua. Tapi Petron tu dia macam dia cuba pujuk, dia cakap kata, Kak tolonglah Kak sambung je, kita punya pagi. Saya tak boleh sebab kita dah meniaga food truck, kita dah buat malam. Tapi tak apalah, mungkin rezeki orang lain untuk masuk dekat Petron, it's okay, tak apa, kita dekat belakang Petron je kita parking kita punya truck. So kalau misalnya you nak datang makan, you datang je, tak apa. Mungkin kalau dekat Petron untuk pagi ni masih lagi dekat belakang Petron. So kita cakap dekat owner Petron tu, Puan N nama dia. So kita cakap dekat Puan N tu, tak apa N, kalau you rindu I punya nasi lemak, you datang je petang. After habis kerja ke, you datang je. Tapi untuk pagi, it's okay. Kita bagi, mungkin ada peniaga lain yang jual nasi lemak, yang mungkin tak ada space, tak ada tempat untuk meniaga, mungkin boleh letak dekat situ, dekat Petron. So kita pun agree, kita start food truck. Alhamdulillah, masih lagi dengan bantuan kawan-kawan untuk share kita punya post, untuk retweet, and then kita selalu cakap dekat kita punya customer, Kak macam mana makanan okey ke? Kalau sedap, akak bagi tahu kawan-kawan, akak post dekat Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, akak bagi tahu. Itu kalau tak sedap, kalau komplain, akak bagi tahu saya direct terus. Kita cari solution dia macam mana. Nanti kalau solution dia mungkin kita akan bagi refund balik ke, mungkin kita akan kita akan buat makanan baru untuk dia ke. Selagi mana yang saya mampu untuk buat customer saya happy dan puas hati, kita buat. So daripada situ, kekuatan social media yang kita dah buat untuk geng Cik Mak waktu tu, alhamdulillah sampai dapat masuk jalan-jalan cari makan. Wanita hari ini pun panggil. So kita dah jadi macam okay, orang makin kenal. So maknanya sebelum ni masak untuk food truck dalam 50 ke 100 bungkus. Tapi bila kita dah masuk jalan cek makan, bila kita dah start join event, kita dah upkan kita punya kuantiti nasi. Sebab kita tahu, sebab dulu kita meniaga food truck dekat sikit alam, orang selalu marah kita orang bila kita kata okay kita buka meniaga pukul 6 petang. Tiba-tiba bila dia datang pukul 7, sorry dah habis. So diorang jadi macam orang tak cukup lah kan. Dia kata macam mana ni? Itu saya cakap kat dia, dia kata saya pun tak tahu lah. Saya tak tahu orang ni daripada mana yang datang. Tapi tak apa, abang datang besok, InsyaAllah ada rezeki abang datang awal. Sebab ada satu time tu yang kita belum masuk ke lori kita lagi, kita dah ada orang tunggu. Jadi saya pelik kan, orang ni nak tunggu apa? Saya kata, abang tunggu apa? Dia kata, saya tunggu nasi lemak lah. Masa tu saya dah menggigil, saya dah macam, saya cakap kat staff saya, akak tak boleh buat lah akak. Dah jadi takut. Kita dah jadi takut, dah cukup ke nasi ni, cukup ke lauk ni? Tapi alhamdulillah, lepas daripada tu je, bila kita kata okay kita dah start meniaga, ada jugalah yang cuba macam DM kita dekat Instagram, dekat Twitter, Facebook, kata boleh tak saya nak order dulu. Saya datang dah jauh, tiba-tiba habis. Tapi order awal macam awal-awal dulu tu kita ambil. Maknanya booking dulu lah kan? Booking dulu. Tapi bila kita dah terkena, 2-3 kali rasanya dah terkena, dia booking awal, kita dah prepare, tapi dia tak datang. Jadi kita ni safe. Jadi kesian untuk orang yang bila dia dah datang, tiba-tiba kita kata abang dah tak ada lah, yang ini pun orang punya. Jadi kadang-kadang kita rugi dekat benda tu. Tapi saya fikir okay tak apalah, ini ujian. So bila kita kata okay dah tak boleh order, dah tak boleh booking, you kena datang. Saya cakap tadi kena datang juga. Okay, dia datang, dia order. So bila kita dah food truck, kita start join Youth Selangor. Alhamdulillah masa tu Raja Muda Selangor 3 kali untuk ketiga-tiga event dia, tanpa saya jangka yang dia masih ingat dan masih dia datang dekat saya punya truck. Dia cakap, I nak nasi lemak chicken chop. 3 kali Raja Muda Selangor datang. Kali kedua dia datang tu saya rasa macam dah berbunga-bunga. Seronoknya. Anak Sultan datang. Dia ingat kita. Sebab saya tak expect untuk dia ingat. Dah sini seronok ni. Alhamdulillah masa tu surat khabar pun kita dah interview. Dia masa tu saya ingat saya start online interview saya, and then banyak blog-blog ada ambil saya punya tweet, saya punya artikel tu. Sebab kadang-kadang bila pasal meniaga saya suka share dekat Twitter. Lepas tu bila dah dapat macam tu, ramai lagi anak kata okay akak meniaga dekat mana, kita nak try. So alhamdulillah bila penghujung 2018 kita dapat offer untuk ke Qatar. Sebab suami saya kerja di Qatar, tapi dia punya business partner
offer kita untuk buka kedai makan. Itu pun masa saya pergi Qatar dan dia kata kita nak buka kedai makan tapi kita tak ada capital tu. Sebab dia nak buka kedai makan Malaysia. And kebetulan dalam kawasan yang kita duduk tu memang ramai orang Malaysia. So dia start kata kalau dia nak buka makanan Malaysia, dia tak tahu macam mana dia nak start. So saya cakap, dia kata sebab dia pun tengok, dia pun tahu kan harga makanan Malaysia dia, nasi lemak apa semua. So saya cakap rasa tak ada masalah, kita boleh start, kita boleh cuba. Tapi masa tu saya rasa, saya masih 50-50 lagi dengan Arab ni. Saya cakap, dia ni betul ke? Saya tanya dekat suami saya, dia cakap, you rasa betul ke? You rasa betul ke? Dia rasa tak yakin kan? Betul, Mula-mula kita memang rasa tak yakin. Betul, sampailah bila saya balik Malaysia 2019 bulan 3 saya balik Malaysia. Masa saya tengah nak siap-siap nak berniaga, dia message. Dia cakap, Oji, have you checked all with your suppliers? Lepas tu saya ada macam, tapi saya tanya dia, do you still wanted to proceed this? Is this confirm? Lepas tu dia cakap, yes, this is confirm. I wanted to open the restaurant, Malaysia restaurant. So kita pun start lah cari, kita start lah contact semua supplier, tapi masa tu supplier semua tak berani nak hantar barang ke Qatar sebab diorang tak ada experience langsung untuk hantar ke Qatar. So saya pun cakap okey tak apa, faham. Tapi mana-mana yang kita rasa kita boleh bawa in flight, macam kita bawa untuk sampel dulu, kita try. So saya terbang ke Qatar bulan 9 2019. Kita ke sana dan daripada situ alhamdulillah rezeki saya ada seorang forwarding agent ni, dia kata dia boleh cari semua supplier and ikut kita punya ni lah, apa yang saya punya barang yang saya pakai macam santan, cili kering, ikan bilis, mana yang susah nak dapat dekat Qatar tu, itu yang kita bincangkan, okey barang-barang ni yang penting yang kena bawa ke Qatar. Alhamdulillah dia tolong saya, kita dah sampai barang, tapi kedai dah buka, kita buat soft launch apa semua, alhamdulillah kita dah dapat, sebab masa saya nak ke Qatar tu pun banyak blog dan surat khabar pun lagi sekali Star dengan M-Star dia cover kita punya cerita. So sedikit sebanyak tu membantu untuk sampaikan message dekat Malaysian in Qatar, bagi tahu yang akan ada satu restoran makanan Malaysia dekat Qatar. So bila saya dah dekat sana, alhamdulillah orang banyak contact macam okey Kak, bila nak buka kedai, bila nak start, kita akan support. So bila kita start operasi, orang tak sabar. Tapi bila banyak sebenarnya halangan daripada saya datang bulan 9 tu sampailah ke kita punya soft launch bulan 2, kontraktor lambat, lepas tu barang tak ada, lepas tu apa lagi yang paling saya rasa lama sangat nak tunggu is nak buka tu, sebab kita still tak ada keyakinan, sebab kita nak serve orang yang kita tak expect untuk orang Malaysia saja untuk datang. Kita kena ada set yang okey, orang dekat Qatar ni ramai, berbilang bangsa, berbilang kaum, orang dari merata-rata negara. Jadi kita fikir boleh ke tak dia terima makanan Malaysia. So instead of nasi lemak sahaja, kita tambah buat nasi goreng. So I cakap dekat I punya staff, okay, kita akan add on menu, in future kita akan banyak tambah lagi, tapi for time being kita hanya buat nasi goreng dan nasi lemak je dulu. Sebab nasi goreng ni saya rasa dia mana-mana negara pun ada. So saya fikir okay, mungkin kita try dulu buat benda ni. Alhamdulillah, tapi dia punya masa kita buka tu bulan 3 dan masa tu dekat Qatar pun dah lockdown, orang tak boleh dine in. Masa tu pun banyak isu juga tu, tak boleh dine in, lepas tu customer tak boleh datang tunggu take away apa semua, sebab dia rules dekat sana dia lain-lain tau, sampai kita dah jadi macam macam ni kita nak berniaga ni. So kita launch kita punya website, kita punya WhatsApp, so orang boleh order dulu and then baru kita siapkan, dan dia cuma datang pick up je. Banyak sangat peraturan dekat Qatar yang sangat-sangat strict. Lepas tu bila kita dah buka tu, dan kita start ambil food delivery. Macam kalau kat Malaysia kita ada Foodpanda, kita ada Grab kan, tapi dekat sana kita guna Talabat. Lepas tu ada saya tak ingat nama dia, tapi ada lagi few servis yang kita dah buat. Kita boleh cater alhamdulillah sampai ke 50 km untuk orang yang Malaysia yang duduk jauh daripada kawasan kedai kita. And then kebetulan saya ada kawan-kawan yang kerja dekat Qatar Airways. So saya cakap dekat diorang, kalau nak order, sebab dekat Qatar Airways ramai jugalah orang Malaysia je, cakap kat dia, kalau time yang korang lunch ke, korang break ke, kalau korang nak order, just WhatsApp je, kita akan buatkan. So kita pun dah dapat lock seorang ni, so dia just collect order dekat geng-geng Qatar Airways ni. So dia bagi kat kita, every day kita akan buat. Tapi kita bila dah sampai penghujung bulan 6, kita punya barang dah start habis. And masa tu
kita dah start, masa tu dah lockdown. So Qatar dia block semua punya shipment, semua punya postage apa semua dia block. Mana-mana yang nak kena datang luar daripada Qatar tidak dibenarkan masuk masa lockdown, masa MCO. Tak silap saya masa tu Malaysia pun tengah lockdown. So kita dah buntu, kita dah tak tahu dah mana kita nak cari kita punya sambal, mana kita nak cari kita punya santan, mana kita nak cari kita punya tepung, sebab semua daripada Malaysia. So saya fikir, saya cakap dekat partner saya ni, saya kata kat dia, it's okay, saya tak nak tukar bahan yang mana dia minta saya guna bahan yang ada dekat Qatar. Saya kata saya nak jaga kualiti makanan saya dekat sini. So tak apa, saya decide untuk saya balik sebab masa tu pun saya rasa diorang dah ada dah kita punya modul untuk meniaga tu. So it's okay, you can proceed to run the business, I will leave to Malaysia. Kita balik Malaysia. So atas kedua-dua persetujuan, kita balik Malaysia. Kita quarantine, masa kita tengah quarantine tu, kita dapat idea, okay, jom kita try masuk mana-mana kedai ke kita berniaga. So kita balik Malaysia, alhamdulillah kita dapat buka dekat Siti Wangsa. Kita jadi one of the vendor untuk dalam satu restoran tu, dia makan by Ali Bistro. Alhamdulillah kita start. Tapi masa kita buka dekat Siti Wangsa tu, hari kedua kita dah start berniaga, traffic dah full dah ni. Dah kedai penuh, orang beratur. So kita dah jadi macam, okay, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak kontrol ni? Macam mana kita nak kontrol ni? Sebab selama ni orang semua tahu kita dekat Setiap Alam. Lepas tu bila kita dah pergi dekat Qatar, tapi kita ni duk post. Sebab kita masih lagi buat marketing. Kita masih lagi cakap kata, okay, siapa yang dekat Qatar, kalau you nak try, so macam ni lah kita punya makanan. Kita bagi tahu nasi lemak kita macam mana semua. Jadinya orang yang dekat Malaysia ni, dia jadi macam, Kak, teringin lah Kak, rindu lah Kak nasi lemak. Akak nak balik ke? Marketing dekat masa tu marketing akak buat dekat Qatar lah. Maknanya akak nak tujukan untuk orang-orang Qatar, tapi orang Malaysia pun macam nak tahu juga, nak rasa juga. Betul. So, bila kita tapi saya balik, saya tak ada bagi tahu pun. Tahu-tahu je saya post selfie saya dekat KLIA, so semua macam ni gambar lama ke gambar baru? Ni gambar lama ke gambar baru? Kalau gambar lama tak mungkin pakai face mask. So semua dah macam, Akak dah balik ke? Akak nak nasi lemak. So saya dah, masa tu saya dah rasa macam, takutnya macam mana ni. So bila kita buka dekat Siti Wangsa tu, alhamdulillah, ya Allah, saya tak tahu dah dia punya sambutan tu. Sampai hari kedua, Siti Wangsa tak ada air. Subhanallah. Sampai tak ada air. Sampai tak ada air. Kita pergi, masa tu kita punya kedai tu dekat belakang Roshamat. Saya minta staff saya pergi Rosham pun, Rosham pun kata, Kak, air dah tak ada. Ada air juga. Mana yang tengah tunggu tu, saya terpaksa pergi keluar, saya terpaksa cakap, minta maaf semua. Kita dah terputus bekalan air, jadinya kita tak boleh masak nasi, kita tak boleh nak basuh barang-barang mentah ni semua untuk kita goreng. Saya betul-betul minta maaf dan saya tak tahu berapa hari untuk keadaan macam ni. Tak ada air tu kan. Memang tak ada air masa tu. Lepas tu mana yang dah duduk dalam kedai yang tengah tunggu makanan, saya just minta saya punya staff goreng je apa yang kita dah ada, macam baby crab, yang chicken skin. So saya minta goreng je dulu, keluar sebab nasi tengah masak. Itu yang last batch yang kita masak. So saya kata, okay, mana chicken skin baby crab ni kita pergi je bagi dulu dekat customer, meja-meja diorang yang tengah tunggu. Kalau diorang kata diorang tak order, bagi tahu je. Tak apa, sebab kita pun tak jangka yang untuk bekalan air ni terputus. Tapi ini kita punya damage control, kita akan bagi makan ni free, in-house. Tak apa, kita memang, sebab kita tahu kita dah buat salah dengan orang kan, itu tak apa. Ambil, puan boleh makan dulu, akak abang boleh makan dulu, nasi selesai je dah masak, kita akan hantar semua. Sebab bekalan kita masa tu, macam yang air tu, dia ada macam sikit je. So, dia ambil masa yang lama untuk kita masak nasi. Untuk kita basuh. Betul. Lepas tu kedai kena tutup 2 hari. Hari ke-5 kita berniaga tu, alhamdulillah dah boleh buka. Okay, alhamdulillah orang start datang balik. And then kita pun start, sebab request pula banyak. Oh Kak, tolonglah buat delivery Kak. Susah nak datang Siti Wangsa sebab parking susah, sebab jauh. So kita pun try buat delivery. Kita tanya juga kawan-kawan, ada tak sesiapa yang boleh buat delivery yang ada motor ke, ada kereta ke, boleh tak tolong sebab kita nak buat delivery ni. So alhamdulillah it went well. Sampailah bulan berapa saya tak ingat, yang ada lagi sekali PKP,
orang kena work from home. Kita punya kedai waktu tu dalam business center, dia dalam business suite tau. So bila orang work from home, kita tak ada customer walk in. Betul lah tu. Tak boleh nak walk in langsung. So macam saya cakap dengan saya, macam mana kita ni tak ada orang datang. Sebab untuk delivery, waktu tu kita buat delivery, kita kira by kilometer. So kalau misalnya you dalam 5 kilometer radius, mungkin kita akan charge dalam RM2, RM3. Tapi kalau luar, kita charge bertambah. Yang saya perasan waktu tu, sebab saya mula meniaga dekat Setia Alam. So banyak yang belah-belah Shah Alam je yang nak order. Tapi waktu tu delivery ke Shah Alam kita letak RM30. So saya faham benda ni terlalu mahal. Saya memang faham. Waktu tu saya fikir okey tak apalah. Kita keluar daripada Setia Wangsa. Kita balik Setia Alam. Kita berniaga dari rumah. Kita nak cukupkan duit untuk sewa mana-mana kedai untuk jadi vendor ke apa tu. So bila kita dah buat tu, alhamdulillah kita teruskan buat delivery. Dan sekarang mana-mana tempat yang kita charge, yang kita pergi, kita hanya buat delivery RM10. Tapi lain pula isu dia, lain pula ujian dia masa kita dekat Setia Alam. Lain tempat tu, lain pula dia punya keadaannya. Bila kita dah masuk balik Setia Alam ni, bila kita nak announce yang okey kita nak buat delivery. Adalah seorang budak ni dia datang, dia kata okey kak saya nak jadi rider. Okey, kita sit down, kita bincang harga delivery. So kita pun buka lah Lalamove. Apa yang Lalamove charge? Okey. Tak apa kak, teruskan. Sebabnya saya curious juga akak guna delivery apa daripada tadi. Sebab akak sebut mention delivery kan. Saya macam fikir, akak guna delivery apa ni? Dalam Foodpanda ke? Dalam apa? Bukan. Sebab akak tak guna Foodpanda langsung lah. Itu belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Masa tu kita belum guna Foodpanda lagi. Sampailah kita dah bincang, okey kita tengok. Okey contoh kalau misalnya Lalamove charge RM20, kita charge RM10 dekat kita punya customer. So kita dah sediakan beberapa location tu dan setahu saya kita dah sediakan untuk semua section dalam Shah Alam. Termasuk Kota Kemuning, termasuk Bukit Jelutong, semua kita dah masukkan. Tiba-tiba bila saya message dia esok itu, saya kata okey adik besok kan kita buat delivery. Tiba-tiba dia tak datang. Masa tu saya ada 2 orang staff saja. Tiba-tiba dia tak datang. Delivery order dah masuk dah ni. Dah masuk. So saya dah jadi macam kita nak buat apa ni? So saya cakap dengan suami saya, okey I minta maaf, you terpaksa keluar pergi buat delivery. Saya minta staff saya pun ada motor kan. Okey tolong buat delivery. Tapi dalam masa yang sama, mana yang tak cukup sebab masa tu kita punya delivery setiap 2 jam. And masa tu first day kita buka tu slot semua penuh daripada pukul 11 pagi sampai ke pukul 8 malam. Slot semua penuh. So dalam tempoh dan satu slot, satu timing tu ada 10 customer. Jadinya bila kita dah tak cukup, bila suami saya dah keluar, bila staff saya dah keluar pergi buat delivery, saya cuma ada Lalamove saja untuk pilihan terakhir saya. Artinya bila untuk Lalamove, kita kena bayar penuh. So apa saja duit sale yang saya dapat, saya bayar untuk Lalamove. Betul. Jadi kat situ susah juga kalau nak kira keuntungan rugi macam mana kan. Sebabnya sepanjang yang saya buat tu terus terang memang saya tak ada untung apa-apa. Saya rugi. Tapi kita tutup mata sebab kita masih dapat customer yang sebab dia fikir okey dah dekat Setia Alam, sudah dah dekat, sudah senang, boleh makan hari-hari. Itu yang saya punya fikir lah from my point of view. Tapi kita rugi, tapi tak apa. Saya percaya Allah tu dia akan bagi banyak. Saya percaya. Betul. Kita sabar, saya percaya benda tu. So bila kita dah rasa macam benda tu semakin tak ada backup kita punya duit, so saya tanya kawan saya, boleh tak jadi akak punya rider, kita buka satu hari satu location tapi kita charge delivery RM10. So dekat situlah mulanya kita dapat idea ni dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih buat macam tu. Dan setakat ni kita dah cover Semenanjung, alhamdulillah. Ada certain tempat dalam Selangor atau KL dan juga dalam Semenanjung yang kita charge lebih daripada RM10. Paling tinggi saya pernah charge RM19 untuk seorang customer. Masa tu kita hantar ke Kuantan. Sebab masa tu kita punya runner dia bukan pakai kereta, dia pakai lori. Jadinya kita pun faham. Tapi saya tanya dulu pada customer, kita tweet,
saya post dekat Twitter, saya tanya orang Kuantan okey tak kalau delivery I charge RM19. So bila yang reply tu semua kata tanya dulu. Betul. So bila customer reply kata okey, saya okey je Kak, janji dapat rasa. Dan kita proceed. Alhamdulillah untuk sekarang ni kita pun dah masuk Foodpanda. Foodpanda pun kita tutup sekarang sebab kita dekat rumah. Foodpanda sekarang kita punya device tu ada dekat kedai. So kita buat dekat rumah je sekarang. So untuk sekarang ni kita hanya ada delivery dan setakat ni alhamdulillah kita dah cover Kuantan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Mana lagi? Maknanya dekat seluruh banyak jugalah dekat Sembilan. Betul. Tapi kalau dekat Kuantan tu ada tak? Ke atau nanti akan nak buat juga delivery ataupun vendor dekat Sabah Sarawak ke macam mana ke? Untuk yang kita nak tambah branch lain tu, saya perlukan satu tim yang sangat kuat untuk kita boleh kita boleh pecah-pecahkan. Sebab masa saya dekat Setiawangsa, ada seorang pakcik ni dia datang, dia offer kita untuk franchise. Tapi saya cakap dekat dia, pakcik saya minta maaf, saya tak nak terburu-buru. Saya rasa benda ni saya masih lagi dalam proses pembelajaran. So kalau pakcik boleh tunggu, bagi saya betul-betul ready sampai kita betul sustain. Sebab sekarang ni time PKP, anything could happen. Kita takkan jangka apa-apa pun boleh jadi sebenarnya. Sebab bila saya tweet, saya kata okay kita akan masuk sewa tapak dekat restoran Mama Salmi Kopitiam dekat dekat Setia Alam. So ramai yang macam cuba macam nasihatkan saya macam kata, Kak kalau boleh jangan lagi Kak sebab sekarang ni PKP. Tapi alhamdulillah sebab kita kena berani cuba. Kalau kita tak berani cuba, kita kat situ je lah. Jadi saya rugi ke, saya tiba-tiba one day kalau katalah kedai tu kena tutup ke apa ke, tak apa. At least saya boleh buat dekat rumah dan sekarang pun alhamdulillah saya buat semua pun daripada rumah. Tapi untuk PKP ni, kita kena, kalau nak ikutkan sebelum ni, kita punya scale yang individual pack yang untuk seorang tu, sebenarnya dia dah start berkurangan lepas PKP. Tapi kita try buat promo. Saya buat sekarang ni dalam dulang. Kita buat dalam dulang. Yang portion dia untuk, betul. Untuk bertiga orang. Dua ke tiga orang. Kita letak 4 lauk. And then kita pun ada satu balang kaca. Ada sambal dalam tu. Tapi in a way kita buat promo tu, sebenarnya kita nak promote kita punya sambal. Sebab ada rezeki saya nanti, bila dah habis PKP, saya akan jual sambal tu. Sebab itu bukan saja sambal nasi lemak. Dia sebenarnya sambal tu yang saya dah buat untuk tumis nasi, untuk tumis sambal udang, untuk tumis. Dia maknanya dia akan jadi boleh sambal. Ada bahan-bahan tumis. Jadi boleh jadikan bahan utama untuk masakan. Boleh juga ni kalau nak guna untuk mak-mak ataupun sekarang kan PKP pun work from home macam tak sempat nak masak kan. Betul. Dan saya percaya bila kita kerap, kita selalu aktif dekat social media. Macam saya post video saya masak, saya post video yang masak untuk rumah, masak untuk niaga. Macam saya perasan, saya pernah dikecam sebab saya buat video masak sambal, saya tuang gula. Orang tak tahu pun saya masak banyak. Betul, sebab sambal saya ada gula. Benda tu jadi isu untuk tempoh yang biasa lama. Dan saya perasan, setiap kali bila saya post video pasal saya masak sambal yang saya letak gula, saya akan dapat customer baru. Saya perasan benda tu banyak kali dah saya cuba. Maknanya orang datang tu untuk mencuba resepi baru mungkin. Betul. Orang nak rasa juga macam mana rasa sambal ni, nampak macam menarik, macam mana Porozita masak tu kan. Jadi saya percaya bila kita dah buat benda ni dekat social media, mula-mula saya cuba letak dekat Twitter saja. Lepas tu saya masuk dekat Instagram. Lepas tu saya masuk dekat Facebook. Last kali pilihan saya masukkan dekat TikTok. Saya masukkan dekat semua platform social media saya dan semua tu banyak customer saya. Dan sekarang ni customer saya banyak daripada TikTok. So diorang ni mesti okay, Kak ada open order dekat mana? So kita direct kalau ada orang, okay kalau you nak ni you kena pergi kita punya Instagram. Jadi kita punya followers ni makin naik dan bila makin naik tu maknanya dia tahu kita punya bisnes macam mana. Dan bila kita buka order untuk dulang ni, okay macam hari tu kita dah pecahkan kita punya rekod. Masa kita buka order untuk KL, kita cuma bertahan selama 14 minit untuk sold out untuk 30 dulang.
Laju juga tu. Betul. 32 tu. Sampai Laju. saya ingat saya sampai orang marah saya, sampai orang cakap, ni kenapa nak beli nasi lemak ni macam nak ambil vaksin? Dia nanya. Saya Berat pun tak tahu. panjang sangat. Saya pun tak tahu macam mana apa yang sebabkan. Itu saya kata gambar kena cantik untuk kita nak post, kita nak tarik customer apa semua kan. Betul lah orang Jadi, kata kan gambar tu main peranan tu. Main peranan, betul. Betul lah orang kata kan. Betul. Itu jadi saya fikir macam okey, menjadi benda ni. Memang menjadi bila kita guna social media. Sebab kadang-kadang saya fikir, okey, contohlah kalau kita lalu mana-mana tu, tiba-tiba kalau misalnya ada orang kata, oh kak, ada nasi lemak tu, nasi kandar depan tu, kak tak nak try ke? Tapi kita tak tahu ni gambar dia macam mana. Ya? Ada certain customer yang macam saya, macam mana ni? Macam mana kita nak tahu gambar ni sedap ke tak? Sebab macam saya kadang-kadang kalau ikut gambar, saya selalu imagine, ni macam sedap ni. Itulah yang saya cuba buat untuk saya punya nasi lemak. Kadang-kadang kita tak guna macam, saya tak keluar modal untuk tangkap gambar, panggil fotografer apa tak ada. Cuma dulu ada seorang untuk setiawangsa ni kita guna gambar dia. But the rest tu kita guna kita punya handphone saja. Kadang-kadang tu saya guna gambar customer. Sendiri punya idea dan cara kreatif untuk Betul. olahkan balik gambar tu. Okay. Betul. Lepas tu kita punya caption pun kena mainkan peranan juga. Itu saya perasan. Kita punya caption pun. Kadang-kadang orang ni dia suka membaca. So, kita cuba buat macam, storytelling. Kita cerita kenapa jadi macam ni, kenapa kita buat menu ni, macam mana sejarah perniagaan kita. Orang suka membaca. Jadi bila orang membaca tu, dia akan ada satu perasaan macam, okey, nak tahu lagi pasal benda ni. Maknanya Puan Jazira pun pandai mainkan engagement dengan audience, dengan Betul. followers kan, semua Betul. followers tu. Tapi Puan macam mana? Okey, tak, saya cuma nak tahu juga kan waktu viral ataupun yang terkenal nasi lemak sekarang ni, ini adalah dengan nama OG Street Kitchen ataupun Bobolion ni? Okey. Dah tukar sebenarnya, Kama dah salah faham. Bobo Lion Resources sebenarnya nama syarikat kita yang kita daftarkan dengan SSN. Okey. Masa kita daftar tu, kat situlah yang kita guna nama Geng Cik Mak untuk kita punya brand. Untuk kita punya food truck, untuk kita punya business. Kita punya Instagram dulu pun Geng Cik Mak. Tapi sebab perkataan Cik Mak tu kita tak boleh nak trademark kan, sebab kawan saya dah guna nama tu sebab dia pun ada business juga. Kebetulan dia pun jual nasi lemak juga. Nama dia Cik Mak Pahang. Tapi atas dasar budi bicara, atas dasar kawan, saya telah diberi izin penuh daripada kawan saya tu untuk kita guna perkataan Geng Cik Mak tu. So bila kita pergi ke Qatar, kita tukar nama lain, kita rebranding guna nama OG Street Kitchen. Dan bila kita balik Malaysia kita kekalkan dengan nama OG Street Kitchen tu. So kita dah boleh trademark lah dengan OG Street Kitchen tu lah kan. OG Street Kitchen, tapi bila kita ada nama ni, orang selalu pertikaikan pasal nama menu tau. Macam nama menu kita. Betul. Ini sebab kita fikir marketing, branding, So nama menu saya, semua orang akan persoalkan, kenapa tak sebut betul-betul? Kenapa nama menu ni jual nasi lemak, kenapa you tak letak nasi lemak? Kenapa you nak letak Cik Mak? Jadi saya cuba explain, saya cakap, bila kita letak, contoh, bila saya kata, nasi lemak, orang akan rasa, alah banyaklah nasi lemak tu, banyak je nasi lemak dekat Siti Alam. Jadi bila saya letak Cik Mak, mana-mana saya pergi sekarang pun, ni akak Cik Mak tu kan? So maknanya, saya dah bawa satu image yang macam, tengok saya, tengok Cik Mak. So sampailah, bila orang kata, nak try Cik Mak. Rindulah nak makan Cik Mak. Kadang-kadang tu mungkin dalam 70% tu mengatakan yang perkataan Cik Mak tu mungkin sebenarnya saya punya nasi lemak. Mungkin Geng Cik Mak, mungkin juga OG Street Kitchen. Alhamdulillah, benda tu memang dia jadi isu. Saya rasa tahun 2017 ke 2018. Jadi isu, seminggu saya nak, saya nak kena kontrol benda ni. Saya macam, saya tak apa, saya biar je. Masing-masing ada pendapat sendiri. Semua kan, saya biar je. Tapi Alhamdulillah, dengan kuasa social media, dengan kuasa marketing, dengan kuasa branding kita, produk kita, insyaAllah, memang kita boleh buat benda ni.
Maknanya kuat jugalah kan social media ni dalam membantu perniagaan, betul? Jadinya Betul. daripada Puan sendiri pun berniaga kecil-kecil sekarang pun dah besar, dah viral dengan nama Cik Betul. Mak tu. Jadi memang sangat membantu saya pula rasa macam terliur nak makan nasi lemak ni. Jadi kalau dekat area Terengganu tak ada ke? Saya duduk kat Terengganu ni boleh lah buka cawangan Dekat kat Terengganu, okey. Kita Mana punya Timur next, ke? kita punya plan yang akan datang. Sebab sekarang ni kita tengah susun perjalanan. Kita punya demand ada dekat Terengganu, Kelantan, Perlis. Seluruh Malaysia ni. Tiga negeri ni saya tengah brainstorm dengan kita punya runner semua. Macam mana kita nak sampai dekat diorang. Sebab, okey, kalau selalunya kita akan buka ikut daerah. Okey, macam hari tu ke Pahang, kita pergi Kuantan saja. Tapi ada pula yang dekat Pahang ni, Kak Temelur bila nak buka? Kak Raub bila nak buka? Jadinya kita ikut request orang. Banyak demand. Tapi bila ke Terengganu ni, setakat ni dua tempat. Kemaman, Kuala Terengganu. Jadi saya fikir, okey, nak ke Kemaman tu saya rasa tak ada masalah. Dia mungkin dalam 2 jam, 3 jam. Nak ke Kuala Terengganu tu yang jadi masalah. So saya Jauh brainstorm ni. So saya brainstorm, tengok tu ada muncul tu Kelantan juga. Itulah sebab kalau ikutkan ramai ni, minat ni. Saya cuba juga. Macam mana sekalipun saya tetap akan buat juga. Saya janji saya akan sampai juga pergi ke sana. So bila kita nak plan untuk ke Kuala Terengganu tu, sampailah saya fikir, okey tak apa. Mungkin kita akan buat, sebab runner pun berkereta kan. So kita goreng semua lauk siap-siap, kita bungkus siap-siap, tapi runner dia akan tambah satu kerja. Sebab kita akan bagi tong nasi tu dekat dia. At least nasi dapat dalam keadaan yang masih panas. Kan? So bila kita dah sampai, dapat tu. Betul. So bila runner sampai je Kuala Terengganu, okey, let's say lah, Kama datang ambil. Kama kata, okey abang saya punya dua dulang. So kita punya runner akan kaut lah nasi. Kaut nasi, letak dalam bekas lain. Macam okey, ni Kama punya. Kita akan buat macam tu. Sebab kita pun faham sebab kita goreng. Kita goreng daripada setia alam kan. Sebab tapi ini yang saya nak highlightkan dekat sini. Ramai yang mungkin baru tengok, dia ingat kita ada ejen. No, kita tak ada ejen. Okay, kita tak ada ejen. Lepas tu ramai yang tanya, dia macam, Kak Terengganu dekat belah mana? Kat mana kita nak cari? Kak Kuantan kat mana? Diorang ingat kita ada banyak branch tau. Macam tak, kita daripada Setia Alam. Kita masak semua daripada Setia Alam. So diorang macam, kita ingatkan ada outlet dekat semua tempat ni. Tak, kita tak ada outlet apa-apa pun. Kita hanya ada satu saja dekat Setia Alam. Setia Alam pula untuk punya kan. Maknanya nak bawa semua bahan-bahan tu. Setia Alam je lah kalau nak ikutkan yang boleh kita kata sebab kita punya HQ. Kita tak ada mana-mana branch. Saya takut sebenarnya, tapi alhamdulillah untuk yang demand yang luar-luar negeri lain ni semua ni, alhamdulillah sampai saya takut. Boleh ke? Betul ke orang Terengganu ni nak ni? Sampai saya ingat lagi saya berseloroh dengan kawan saya. Dia orang Terengganu. Dia cakap kata buka Terengganu nanti I nak beli untuk family I. Orang Terengganu bukan makan nasi dagang tu. Mana makan nasi lemak? Makanlah. Penang kita dah hantar. Penang pun saya tanya. Saya cakap kata minta maaf selama ni akak ingat orang Penang makan nasi kandar je. Sebab masa saya pergi Penang saya tak pernah jumpa nasi lemak. Saya tak tahu lah sama ada saya yang tak jumpa betul. Saya tak habis pusing ke apa ke. Saya tak pasti. Tapi orang Penang makan nasi lemak. Alhamdulillah 2 kali dah kita ke Penang. Alhamdulillah. 2 kali ke Penang. Johor pun dah banyak kali dah. Alhamdulillah. Tu macam kekuatan social media ni. Saya nak cuba bagi tahu yang tengah menonton ni. Kekuatan social media tu, ya Allah ya Tuhanku, percayalah sangat-sangat. Kalau rasa perlukan bantuan orang untuk share post kita, jangan malu, jangan segan. Tanya je, kata akak boleh tak kalau saya nak minta tolong akak retweet saya punya bisnes. Boleh sebenarnya, boleh, tak ada masalah. Tanya je siapa-siapa, ramai yang akan tolong sebenarnya. Lagi-lagi macam dalam time sekarang ni, musim PKP, musim MCO ni, semua orang akan bantu, insya-Allah. Jangan putus asa. Betul. Maknanya daripada segi social media ni, kalau Puan sendiri kan, dalam banyak-banyak social media ni, dari mana
platform yang mana satu boleh capaikan target audience ataupun customer tu lebih ramai supaya kita boleh dapat engagement lagi dengan customer, supaya nak meningkatkan lagi dalam pemasaran perniagaan? Okay, macam setakat ni yang saya tahu sebab saya lebih aktif di Twitter. Tapi bila saya berniaga ni, dia okeylah, kadang-kadang orang dekat Twitter ni ada yang kata saya ni garang, ada yang kata saya ni baik, ada yang kata saya ni jahat. Jadi semua bendanya dekat situ. So dia dekat Twitter ni memang sebab kadang-kadang kita pun ada buat social media campaign untuk untuk kita punya klien. Jadinya engagement dekat situ tinggi. So bila saya kata okey saya jual nasi lemak. Dari situ banyaknya sebab masa saya open order yang masa kita habis dalam 14 minit tu, saya hanya post dekat Twitter. Lepas 7 minit saya post dekat Instagram. By time saya post saja, saya dapat notification dah habis. So yang dekat Instagram ni semua macam, akak tak sempat, akak baru post 7 minit kan saya tak sempat order, akak pun tak tahu. Macam mana tahu macam mana boleh ni. So sebab kita mula-mula kita punya first record sejak kita buat yang dulang ni untuk JB 50 minit, Kajang Semenyih 35 minit. So bila kita buka untuk KL jadi 14 minit, so saya dah macam orang banyak nak cuba, orang banyak nak try kita punya nasi lemak. Mungkin orang fikir apa yang sedap sangat nasi lemak dia ni, apa yang membuatkan orang beli, benda-benda macam ni. It's good to have new customers, but the feedback later tu tak apa, kita terima dengan hati terbuka. Sebab kita tak boleh nak expect untuk orang semua suka masakan kita. Sebab ada yang ada yang suka makan nasi lemak lauk macam ni, ada yang suka makan lauk macam ni. Jadi apa saja feedback negatif, positif, kita ambil, kita improvekan. Itu saja. Kita cuba baiki mana yang boleh. Tapi satu, bila you dah berniaga, bila you dah terlibat dengan social media, satu yang perkara paling penting, you kena kuat. You kena kuat. Mental dan mental juga lah kan. Memang kena kuat. Sebab bila kita dah ada dekat social media, kadang-kadang kita tak tahu orang tu siapa. Tapi tiba-tiba, kenapa dia serang kita? Ada macam tu. You kena kuat. Kalau dah ada dekat social media ni. Sebab kita memang dah pernah kena dah. Sebelum-sebelum ni dulu, kita tengok macam fake account, tiba-tiba komplain macam-macam. Tapi kita try katakan masalah tu. Tapi kalau boleh, bila dah ada customer daripada social media ni, kita try. Bila dia dah beli dengan kita tu, kita try cakap kat dia. Kak, abang kalau misalnya makanan okey, abang bagi tu lah dekat kawan-kawan. Kalau tak okey ke, abang rasa ada saya nak kena improve ke, abang boleh bagi tahu saya direct. Abang boleh bagi tahu saya personally. Sebab macam saya untuk link order, kita ada bagi satu link, ogsweetkitchen.com. So dekat situ ada Instagram OG Sweet Kitchen, ada Instagram saya. Kalau misalnya kita buka order pun saya akan letak ada link-link dia semua nanti. So daripada situ, dan dekat bawah tu ada button Facebook, ada button Twitter, ada button WhatsApp untuk untuk kita punya business. So macam-macam cara yang boleh. Maknanya Puan sediakan macam mana step by step untuk order dekat social media jugalah kan. Sediakan link terus ke WhatsApp ke. Betul. Jadi Puan, kalau dekat dalam social media tu perlu tak kalau nak susun cantik-cantik ke untuk feed social media tu, ataupun nak bagi menarik lagi untuk tarik audience, tarik customer kita dalam social media? Dia perlu sebenarnya sebab bila kita main dengan social media ni, let's say contoh kita guna gambar, sebab bila gambar tu tak cantik, dia akan nampak, dia akan kurang daya tarikan untuk customer lain. Macam tu. Tapi bila kita guna gambar yang cantik, sebab dia ini sebenarnya iklan kita guna gambar cantik kan, iklan guna gambar cantik kan. Macam saya pun, kalau saya tekat gambar, selalunya gambar yang saya ambil yang dulang tu, yang baru lepas goreng. So dia nampak semua fresh, nampak cantik, nampak rangup. Walaupun kita tahu bila makanan yang kita goreng tepung ni, bila dia dah lepas untuk tempoh berapa jam, dia akan berwap dan dia akan soggy. Tapi itu yang kadang-kadang saya dapat feedback, macam kenapa makanan soggy, kenapa makanan tak crispy. Jadi benda-benda ni lah yang bila customer datang bagi kita dekat situ,
kita akan offer dia, kata okay, you nak tak kita esok kita akan buat baru dan kita akan guna express delivery lah. Kita akan guna Lalamove ke Grab ke, kita akan hantar dekat dia. Tapi kalau you pilih untuk refund, kita akan bagi full refund. Kita But refund these juga. are the things. These are the things yang I maksudkan. Bila you dah masuk dalam social media, otak, hati kena kuat. Kena kebal. Betul-betul. Kita takkan tahu siapa sebenarnya yang yang akan tiba-tiba macam serang kita kata apa ni nanti. Betul-betul. Kita kena kuat. Kita kena Jadi, kuat. Jadi Puan, dia tengah marah tu kita kena relax dulu, kita kena biar dulu. Dah maknanya kita reda main emotional. baru kita ni. Main emotional kan. Jadi Betul. Puan, banyak sangat input juga ni untuk berkaitan dengan social media ni kan. Jadi saya juga nak open kepada pendengar ataupun penonton untuk kalau ada persoalan kepada Puan Rozita berkaitan dengan social media, boleh juga kata. Jadi Puan, saya ada tengok dekat chat room ni, ada soalan nak tujukan. Okey. Assalamualaikum Puan Rozita, saya pelajar akhir dari Fakulti Pendidikan. Maaf nak tanya, Puan ada tak? Apakah tips yang untuk kita create slogan yang menarik, yang menarik dan senang nak diingat untuk produk kita? Sebab kita main dalam social media kan mesti ada slogan dia, betul tak? Betul. Jadi macam mana Puan? Okey, terima kasih Muhammad Ikmarizan Azmi. Okey. Macam kita punya geng Cik Mak punya slogan, kita punya trademark, kita punya slogan is beli je terus jadi geng. Oh, maknanya kena Kita create punya slogan yang kreatif juga lah Kena kan? Ke create. macam mana? You kena create yang paling kreatif yang you boleh buat. Sebab waktu sekarang ni, tapi satu, saya selalu cakap dekat orang, kalau misalnya orang tanya saya macam mana nak niaga, macam mana nak cari nama, saya selalu pesan, apa-apa nak niaga jangan gunakan perkataan viral. Itu je saya selalu pesan. Sebab kalau macam saya, kalau ada satu, contohlah ada kedai nasi ayam, dia nama dia kat situ nasi ayam viral. Saya tak beli. Saya takut. Jangan guna perkataan viral tu. Betul. Sebab bila kita guna nama lain daripada nama lain, customer akan tahu satu, maknanya kita dah ready. Kita dah ready untuk niaga, kita dah ready untuk bisnes dan kita kreatif untuk macam mana kita nak deliver produk tu. Okay? Macam saya, bila saya buat nama menu saya semua, Cik Mak biasa, Cik Mak telur ata, Cik Mak copong. Ramai orang tanya, copong tu apa? Saya kata tu sebenarnya sotong goreng tepung. Cik Mak chicken chop. Cik Mak chicken chop. Bila first customer yang order, bila dia tengok Cik Mak chicken chop, so diorang akan bagi tahu dekat kita, Kak, kuah asin ni. Kita kuah apa? Kita ni chicken chop, bukan ada sos dia. Oh tak. Kita punya chicken chop tu hanya chicken chop yang kita goreng tepung. So orang banyak ingat. Sebab bila dia pergi makan dekat dekat western punya restoran, chicken chop kan dia akan datang dengan sos kan. So bila kita buat nama menu macam tu, kita using kita punya own creativity to have nama menu macam tu and then to have our slogan like that. So people could remember us. Dia macam kadang-kadang bila nampak perkataan geng aja dia kata, teringat geng Cik Mak. Macam tu. So untuk cari tips tu, Ikma kena, you kena kreatif. I believe everyone yang tengah tengok ni mesti kreatif. Betul. Memang tahu. Mesti kreatif. Creative thinking jugalah kan untuk create slogan. Okey Puan, daripada Ikmarizan lagi sekali dia bertanya, apakah perkara yang perlu di-highlightkan kalau dalam labeling produk selain daripada nama produk tu? Labeling produk, you mean yang masa kita punya packaging tu ke? Saya rasa macam tu yang Ikmarizan tu? Kan? Okay, macam untuk I punya stiker, kita letak kita punya logo, kita letak kita punya nama IG, kita letak kita punya nombor telefon. Itu saja. Tapi itu makanan panas lah. Tapi kalau macam let's say ada yang dalam ni yang jual sambal ke apa ke, itu lagi detail you nak kena letak. Nak kena letak expiry date, you nak kena letak ingredient apa yang you letak, and nak kena letak alamat kilang, benda-benda tu. Tapi untuk labeling tu, yang untuk yang stiker, yang kalau itulah maksud Ikmarizan, yang macam saya cakap tadi. Oh, okay. Maknanya sangat kita kena main peranan jugalah untuk labeling produk kan.
Okey, baiklah. Seterusnya untuk soalan daripada penonton kita. Daripada Anis Hasni. Assalamualaikum Puan. Selain daripada kualiti makanan yang baik, adakah pembungkusan atau packaging sesuatu produk makanan itu penting dalam sesebuah perniagaan? Maknanya packaging produk tu macam mana? Penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anis. Untuk pembungkusan makanan, dia bergantung pada produk you, pada apa yang Anis jual. Macam saya jual nasi lemak, kita dah cuba macam-macam. Kita dah cuba guna kertas tapi kita gagal untuk bungkus. So kita upgrade ke plastik container. Tapi bila kita guna plastik container tu, itu cost. So kita tukar kepada plastik, yang lunch pack tu, yang tutup tu kan. Lepas tu bila kita dah rebrand, kita guna yang kertas punya, yang lunch box, craft box tu, yang craft box tu. And then sambal pun kita letak dalam plastik container yang 4 ounce. So benda ni sebenarnya bergantung pada jenis masakan you. Sebab selalunya craft box tu orang jual pasta selalu guna. Sebab dia memang itu untuk makanan tapi dia bertahan. Tapi macam kita nasi lemak yang berlauk, goreng tepung, untuk kita letak dalam bekas tu, dia akan jadi satu masalah untuk kita punya customer sebab bila makanan sampai ke customer, dia akan jadi soggy sebab dia beruap dalam tu. Jadi sekarang ni, pemilihan pembungkusan makanan tu pun Anis kena tengok Anis punya produk makanan tu, Anis jual apa. Tapi, you will always have so many choice. You akan ada banyak packaging makanan sebenarnya. Maknanya packaging tu pun main peranan jugalah kan sebabnya daripada kita nak sediakan, lepas tu nak hantarkan tu kepada customer. Betul. Tapi kalau misalnya Anis ada, macam kalau misalnya Anis ada peruntukan yang lebih, you can always custom your packaging, Macam sekarang ni saya rasa banyak dah yang orang print terus label, print terus gambar tu semua, and then dia ada certain macam kotak-kotak untuk kita pilih. Jadi kalau dia order ayam, kita tick dekat ayam. Kalau dia order sotong, kita tick dekat sotong. So benda tu dah memang paling memudahkan semua urusan, menjimatkan masa untuk peniaga-peniaga sediakan makanan dah sebenarnya. Betul-betul. Okey, seterusnya Puan, daripada Fatihah Rosniza, marketing social media perlu berbeza ke mengikut audiens? Contohnya macam copywriting dalam Twitter kena lain, dalam Facebook ataupun IG kena lain, dalam TikTok pula kena lain. Macam mana tu Puan? Betul, okey. Ini soalan ni sangat bagus. Sebab saya ada 4 different character untuk 4 social media. Dekat Twitter orang tahu saya loud, saya bising. Kadang-kadang kalau saya type semua guna huruf besar pun orang dah rasa macam akak kenapa tak jerit. Tapi sebenarnya bila kita guna huruf besar tu, kita dapat perhatian daripada orang tu. Kita kata dia ni apa yang dia marah sangat ni. Tapi bila dekat Facebook, kita tone down sikit. Sebab Facebook ada mak saya, so kita kena tone down sikit. Facebook kita kena relax sikit. Tapi kita tahu siapa yang dekat Facebook tu. Sebab dekat Facebook ada saya punya lecturer, ada saya punya family, ada saya punya saudara mara, ipar-ipar duai semua. Itu lepas tu kita nak, kalau dekat Facebook tu bila kita post dekat kita punya personal Facebook, apa ayat yang kita guna tu, kita gunakan pula tapi kita olah sikit dekat kita punya business page. Daripada business page tu, kita share pula dekat grup-grup kejiranan yang macam kita sekarang ni ada dekat Siti Alam, so kita akan share dekat situ. Kita kena pandai main, copywriting tu kita kena pandai guna language. Macam I selalu guna, I selalu guna tidaklah bahasa pasar tapi kita buat macam kita tengah borak dengan orang. Kita kata, siapa yang nak order tu, kita tak guna bahasa yang terlalu baku sebab kalau ikut I memang tak nak baca. Kita buat macam kita tengah bagi review produk. Bahasa santai lah kan. Bahasa santai je. Bahasa santai supaya kita dekat audiens kita. Kita dekat dengan audiens tu. Tapi bila kita kat Instagram, Instagram ni orang dia lain. Dia punya audiens dia lain. Sebab kadang-kadang bila orang follow kita punya Instagram yang business, maknanya yang ni semua 100% customer. Bila dekat Twitter ni kita tahu ini semua kawan-kawan. Yang kat Twitter ni semua kawan-kawan. So sebab tu yang diorang rasa saya ni garang. Bila dekat Instagram tu. Tapi bila dekat TikTok, macam sekarang ni saya ada develop satu lagi karakter dekat TikTok. Saya dekat TikTok, saya tak tahu lah, mungkin dekat sana watak saya ni watak tukang masak. Banyaklah soalan saya dapat. Yang pasal berkenaan dengan benda-benda yang kena masak semua. Jadi kita buat. Apa yang kita tahu ilmu tu, kita kongsi. So macam dekat TikTok sekarang ni bila kita jual, tapi TikTok punya engagement ni tinggi, laju dia punya tu.
Cuma yang jadi masalah dia macam dia punya FYP tu tak semua, macam tak semua orang yang follow saya akan keluar on the spot. Dia kadang-kadang dia nak kena scroll baru dia nampak. Jadinya bila saya open order, Twitter akan sampai dulu, lepas tu baru ke Facebook, lepas tu baru ke Instagram, last kali baru orang dekat TikTok. Sebab tu saya selalu directkan orang dekat TikTok ni, dia kata, okay bang, kalau nak order, abang boleh refer dekat kita punya page. Kita punya ogstreetkitchen.com, abang boleh tengok dekat situ. Boleh follow Instagram, boleh turn on notification Instagram OG Street Kitchen. So senang. Apa-apa update, saya open order mana-mana kawasan, abang boleh dapat notification. So kena ready. So alhamdulillah setakat ni memang kita dah dapat banyak dah engagement daripada TikTok untuk kita bawa dia punya audience ke kita punya Instagram. Tapi itulah, itu pun soalan-soalan yang kita dapat pun kadang-kadang pun macam mana tak boleh nak agak ni. Macam kadang-kadang dia tanya, dia post ni dekat kita punya post, okay open order dekat KL. Tapi kita dah update dah ni, sold out. So dia akan tanya lagi, sempat tak nak order? Macam tadi baru masuk, kita dah bagi tahu dah, kata okay hari ni trip ke Putrajaya, kita dah sold out. Okay kak, saya nak order dulu. So tak sempat sebab kita dah goreng kan ni. So memang kita nak bagi traffic tu sentiasa keep coming. So kita buat sehari 20 ke 50 dulang saja. Kita tak nak macam kata, abang nak tambah order, okay kita buat. Tidak. Kita nak kena ada FOMO, fear of missing out. Kita abang, tak apa. Kita akan buka lagi untuk Putrajaya nanti. Abang kena tunggu. Kita buat macam tu. Kita kena ada interaction dengan kita punya customer dekat mana-mana platform sekalipun. Sampai hari tu interaction tu kan. Tapi sampai jam lah kita punya social media kata. Okay, tu sampai I kena buat satu post, I kena bagi tahu, okay siapa-siapa yang nak order ni memang kena tunggu sebab kita hari-hari ada delivery tapi different location. So you kena turn on notification Instagram tu untuk tengok you punya ni. Dan selalunya I akan tweet, so okay I buka order dekat sekian-sekian kawasan, korang baik order cepat, lambat tinggal. I selalu cakap macam tu. So saya perasan Dr. Khairizan pun ada sekali dalam ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kita Puan Rosita. Terima kasih juga kerana berkongsi pandangan, pengalaman, tips kepada pelajar-pelajar. Saya tak nak mengganggu sesi yang rancak ni. Daripada awal tadi saya lihat banyak idea yang dikongsikan. So saya mohon moderator untuk teruskan sesi perkongsian ini kerana saya yakin ramai peserta kita yang excited untuk dengar banyak lagi cerita daripada Puan Rosita. InsyaAllah. Jadi baiklah kita teruskan dengan soalan. Okay, daripada Jasmine Suhaimi. Assalamualaikum. Akak nak tanya, adakah soft sell perlu dilaksanakan selalu ataupun secara kerap setiap hari di platform social media yang berbeza seperti WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun sebagainya untuk meningkatkan hasil jualan? Okay. Hai Jasmine, waalaikumsalam. Okay Jasmine, kalau ikutkan kita ni kita punya, I punya pendapat, soft sell is okay daripada hard sell. Bila you hard sell, orang boleh mute. Okay, contoh macam kalau misalnya you post dekat Twitter, kalau you terlalu kerap sangat, post pasal apa yang you jual, orang akan mute you. Okay, sebab tu soft sell tu bagus sebenarnya. Okay, let's say kita mulakan dengan WhatsApp. You mungkin boleh broadcast message ataupun dalam WhatsApp mesti you ada WhatsApp group kan, mana-mana group kejiranan ke, group kawan-kawan ke. But anything pun you jual, start with family and friends first. You share dengan diorang dulu. Bagi tahu okay apa yang you jual. Okay hari ni ada open order ni semua. And then WhatsApp status. Itu pun penting. Tapi jangan sampai spam orang. Kalau you dah send sekali, that's it. Tunggu lagi 3-4 hari ke, send lagi. WhatsApp satu platform. And then pergi pula ke Facebook. Facebook satu platform. You tak perlu guna macam, macam I cakap tadi, storytelling is important. Okay contoh, Jasmine jual, kuih ke kek ke. Angkat gambar cantik-cantik, okay post. Tanya okay, minat buat kek ni daripada bila? Bila ada storytelling tu, orang akan minat untuk baca. Bila orang baca, orang minat untuk cuba. Okay, lepas tu pergi pula ke Instagram, pergi pula ke mana-mana social media. Tapi nasihat I sekarang ni, gunalah TikTok. Percayalah cakap I, gunalah TikTok. Sebab sekarang ni TikTok banyak bantu orang-orang yang meniaga. Gunalah TikTok sebenarnya. Dan bila guna TikTok tu, you linkkan semua. Linkkan semua. Instagram, Facebook, apa, linkkan aja semua. Tak ada masalah. Boleh cuba. Soft sell tak ada masalah. Jangan hard sell.
Boleh. Okey, seterusnya Puan, daripada Azizatul Syazwani. Assalamualaikum. Maaf bertanya, sekiranya saya baru sahaja buka bisnes secara online, apakah tips untuk menarik perhatian pelanggan? Saya tak ada followers di social media. Adakah saya perlu beli ad? Maknanya kat social media kan ada ad tertentu. Jadi macam mana tu Puan? Okey, Waalaikumsalam Azizatul. Okey, kalau Azizatul tanya dekat saya sebenarnya saya tak berapa setuju untuk peniaga yang baru mula berniaga untuk ambil FB ad. Kenapa you nak kena keluarkan kos sedangkan benda ni you boleh buat free? Okey, maksud I benda tu boleh buat free. Okey, contoh Azizatul mungkin boleh contact saya dekat sama ada TikTok ke Instagram ke, mana-mana boleh contact saya. You bagi tahu apa barang yang you jual, kita boleh tolong promote. Tak ada masalah. Sebab bila you nak kena keluarkan kos banyak, dalam sekalipun RM2 ke RM5 ke, itu kos tau. Sebab sekarang ni kita tak tahu jualan kita tu bertahan sampai bila. Okay, so apa Azizatul boleh buat, you kena, tapi satu lagi nasihat saya, jangan beli followers. Sebab followers tu tak semestinya orang yang betul. Dia boleh jadi bot, dia boleh jadi bukan orang dekat belakang tu. So jangan beli followers. So kalau misalnya tak ada followers tu, mesti ada Facebook. Start daripada Facebook dulu. Start masuk dekat kawasan-kawasan kejiranan ni, grup-grup page ni semua ni, pergi. Contoh kalau Azizatul duduk dekat Kajang, pergi cari. Search saja dekat Facebook tu apa yang Kajang online ke, Kajang station ke, apa ke kawasan-kawasan perumahan. Masuk, post. Iklan Kajang ke, banyak, terlampau banyak. Mesti ada punya. You boleh start daripada Facebook. Bila start dekat Facebook, okay, try pula buka dekat social media lain. Okay, try pula buka dekat ni. Bagi tahu, tapi setiap post dekat Facebook tu, Azizatul kena bagi tahu dekat bawah tu sekali, kena tulis, okay, untuk gambar lagi banyak, untuk information lagi banyak, boleh follow saya di Instagram. Bagi link. Orang sekarang tak suka nak type balik nama. Contoh macam nama Instagram you, Azizatul Cafe. You jangan type, okay, follow IG saya, Azizatul Cafe. Jangan. Pergi copy link, paste dekat posting Facebook itu, senang. Sebab kalau I sendiri pun, kalau peniaga, dia cakap kata, okay kak, kalau akak nak order, akak boleh WhatsApp saya dekat nombor ni. Leceh. Bagi link, I klik saja, terus masuk. WhatsApp link, apa semua, itu dah senang dah. Kita mudahkan urusan customer kita, insyaAllah customer tu pun mudahkan urusan kita. So sekarang ni, start dulu dengan Facebook, start dulu dengan WhatsApp, mesti ada WhatsApp group punya, kawasan-kawasan perumahan kat situ, masuk, bagi tahu je. Okay, saya jual ni, siapa nak beli boleh contact saya, boleh PM saya. Letak link WhatsApp tu. Senang. Saya harap jadi jawab ni membantu untuk Azizatul. Mudah-mudahan terjawab. InsyaAllah terjawab. Jadi Puan, ada lagi soalan daripada Farah. Salam Puan. Apa first step yang perlu dibuat sebelum memulakan bisnes makanan? Kalau dalam social media ni lah. Farah, waalaikumsalam Farah. Tapi Farah nak saya jujur tak Farah? Kalau saya jujur, saya kena cakap, kalau Farah rasa makanan Farah masak tu sedap, Farah jangan yakin. Sebab Farah kena tanya lagi 10 orang untuk rasa makanan tu. Kalau 10 orang tu kata, okey, boleh jual. Okey, jual. Sebab boleh. Kita makanan ni, kita kena fikir, kita nak bagi orang makan. Lepas tu kita bukan nak cater untuk satu rumah ke, 2 rumah ke, tidak. Kalau rezeki Farah berjaya, Farah nak kena cater mungkin satu Selangor ke, satu KL ke, so Farah nak kena tahu benda tu. Okay, kalau makanan ni orang kata boleh jual, go. Satu, maknanya boleh jauh lah. Kedua, Farah kena yakin, Farah kena ready. Okay, katalah macam saya dulu, saya dah kena dah, baru 2 minggu berniaga, tiba-tiba ada orang nak order 300. Saya ambil. Saya ambil je 300 tu, tapi nak dijadikan cerita, pukul 4 pagi saya muntah food poisoning. So dah, kakak saya datang tolong, mak saya datang tolong, suami saya tolong, dah kotak kanting lah semua, nak kena masak sambal, nak kena masak nasi. Masa tu benda rice cooker 2 je yang kecil tu. Dan baru 2 minggu niaga. So Farah kena ready, Farah kena fikir. Okay, boleh ke tak Farah nak buat ni? Tapi kena tahulah, bila nak jual makanan ni, Farah kena kuat. Sebab nanti akan ada orang komplain. Kadang-kadang accident happen. Kadang-kadang tiba-tiba ada rambut dalam makanan, tiba-tiba ada kaki lipas ke, anything could happen. Tapi Farah kena ready untuk benda tu. Farah kuat ke tak? Do you have prepared yourself? Betul-betul. Dia ada up and down punya business kan. Perjalanan tu macam mana. Okay, seterusnya Kak, Puan,
daripada Fatihah Rosniza. Untuk bisnes Kak Oji, ada hire specific team untuk marketing tak? Ataupun marketing, branding, grafik tak? Ataupun semua daripada Kak Oji sendiri? Jadi siapa yang tentukan kalau nak look social media, especially dekat dalam IG ni, Instagram? Okay, Fatihah, untuk semua Kak Oji sendiri. Sebab yang involve husband Kak Oji sebab dia graphic designer, so dia hanya buat logo saja. The rest, copywriting, posting, apa semua Kak Oji. Kak Oji cuma minta tolong kawan-kawan, macam kita gather dalam WhatsApp group, masa kita dekat Setiawangsa. Okay korang, Kak Oji nak start niaga dekat Setiawangsa. So, I bagi gambar, korang tweet lah apa-apa yang korang nak. Untuk lead kan, untuk tarik customer datang ke Setiawangsa. So, itu saja. Yang lain, yang sampai kadang-kadang macam fikir, okay, besok nak kena tweet apa, besok nak kena content apa. Itu semua Kak Oji. Okay. IT semua Kak Oji handle. Bagus juga tu. Okay, Puan, ada lagi soalan daripada Fizi H. Salam Puan, saya tidak berbisnes tapi sering membantu rakan yang berbisnes untuk membuat testimoni ataupun review. Jadi pada pendapat Puan, video review yang macam mana yang dikatakan engaging tu? Maknanya kita nak engage dengan audience kita. Okay. Salam Fizi. Okay, untuk soalan Fizi ni, Malaysia sekarang yang saya perasan lah, kita buat video makanan dipuji, orang datang. Kita buat video makanan kutuk pun orang datang. Betul cakap saya. Sebab even kadang-kadang bila orang kata korang dah pernah try ke belum makanan kat sini? Tak payah try lah, tak sedap. Orang lain akan datang. Betul ke tak sedap? You know, mana-mana video dia tengok juga. Tak kisah siapa yang post, tapi once kalau you dah dapat, okay contohlah, katalah tiba-tiba I nampak post tu. Okay, you tengah kutuk-kutuk makanan tu. So kita pun akan quote tweet macam gila makanan tak sedap, lepas tu nak buat video, nak buruk, nak tutup-tutup perut nasi orang ni. So untuk orang lain dia akan ada rasa simpati dekat peniaga tau, macam nak check betul ke tak sedap ke budak ni check pasal. Dia akan rasa macam tertanya-tanya. Okay nak pergi try. Okay, I pun pergi try. So I pula post. Sebab mana budak yang kata tak sedap tadi tu menipu. Sedap je aku pergi. So orang dah dengar pula I cakap, orang pergi. Any video related to food review, insya-Allah memang boleh pergi. Engagement dia memang akan tinggi. Tapi bergantung pada produk. Yang I perasan lah, Kalau macam yang I perasan sekarang ni, yang betul-betul hard sell punya ni macam makanan yang dah siap, makanan dalam botol ke, makanan dalam tin ke, benda-benda yang macam tu, itu memang dia punya agent, sebab agent dia terlampau ramai. So bila dia buat review macam tu pun kadang-kadang I perasan, okay ada agent yang terjual barang dia, ada agent yang tak dapat jual, Tapi bila makanan panas ni, macam sekarang ni, orang dah malas masak dah sebenarnya. Dia sama ada dia malas masak ataupun dia dah rasa dah give up dah nak pergi beli barang kat pasar apa semua, tak apalah kita beli je. Kita beli bungkus je, take away je. Any food review, kedai makan especially macam yang kita ada sekarang ni, jalan-jalan cek makan, apa-apa channel yang dekat YouTube yang food reviewer ni semua memang bagus sebenarnya. Betul. Alhamdulillah, sangat banyak perkongsian daripada Puan hari ini. Jadi masa pun tak cukup dah kalau ikutkan, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, penghujung webinar. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ataupun cadangan bagi membantu para usahawan kita dalam meningkatkan social media untuk membantu bisnes mereka. Okay. Satu yang paling utama, jangan takut untuk buat social media, untuk post pasal kita punya perniagaan. Jangan takut sebab sekarang ni bila orang kata okay orang dah tak boleh keluar rumah, jadinya orang duduk rumah, orang akan tengok social media. Kita gunakan dekat situ. Tagging location tersangat penting. Sebab macam saya pun kalau saya nak cari makanan, saya akan check, okay saya akan tag location dekat Instagram tu, saya tengok Setia Alam. Okay, apa makanan yang saya belum try, okay kita try. Sebab kadang-kadang dekat Foodpanda pun kadang-kadang harga mahal sebab komisen dia tinggi. So peniaga akan naikkan makanan harga tu kan. Jadi kita takkan guna Foodpanda. Ataupun saya tengok apa nama restoran tu, saya cari dekat Instagram. Saya akan tengok sama ada dia ada link untuk order ataupun dia punya WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, saya order terus daripada dia.
satu duit saya pun jimat, satu seller pun akan terus dapat duit. Sebab kalau Foodpanda dia akan tunggu 2 minggu pun tak saya. So benda-benda ni, jangan malu untuk social media. Dan sebagai peniaga, jangan malu untuk ada depan kamera. You kena tunjuk. Bukanlah selalu-selalu macam hari-hari nak tunjuk kata, hai saya tengah jual ni. Tidak. You tunjuk je, bagi tahu kata, okay ini saya punya produk. So jemput datang, jemput makan, jemput order. You know, you kena berani. Sebab bila kita berniaga ni, kita ni macam buat direct selling sebenarnya. Bila kita berniaga, malu tolak tepi. Ini yang saya selalu pesan dekat orang yang baru nak berniaga. Malu tolak tepi. Macam saya berniaga dekat gerai, saya pacak kemah dulu pun. Kita buat macam pasar malam, orang lalu-lalu pun saya jerit je. Kak, kita jual nasi lemak ni lantai. Jangan malu. Sekali pun jangan malu dah. Sebab bila kita malu, macam mana kita nak hadap kalau misalnya orang kecam bisnes kita? Kita jangan malu. Kita kena ada rasa macam, okay, this is my business. I own this business. This is my product. I have to stand out. No, jangan malu. Lepas tu untuk social media tu, satu hari lah, at least satu post. You kena aktif. You kena aktif supaya orang boleh tengok, ini dah tahun 2021, takkan last post dia 2020. Jangan. You kena satu hari satu post. You nak guna gambar lama ke pun apa, tak apa. Guna saja. Lepas tu setiap kali masak, tak kisahlah tengah tumis bawang ke, tengah tuang tepung ke, apa ke, tangkap gambar. Caption, copywriting, very important. No, very important. Main juga lah tu kan. Okay, ini antara bahan utama kita. So kita letak tepung. You know, tepung ni kita dah diayakkan. You know, itu storytelling. You kena bercerita dengan followers you. Biar dia rasa macam, okay nanti next post ni apa pula dia nak cerita. Itu kalau yang dekat Instagram. Kalau yang dekat TikTok pula, untuk dapatkan engagement tu, dia akan guna, okay, follow for like for part 2. Dia buat satu video, let's say duration first video tu dalam 15 saat. Okay, 15 saat tu dia tunjuk dia tengah pukul telur. Dia pukul telur, lepas tu dia kata, okay kalau korang nak tahu I tengah buat apa, korang kena like and tunggu part 2 punya video. So orang akan tunggu. Bila orang tunggu, okay contoh besok. Besok kita buka lagi TikTok dia. Oh okay dah ada part 2. Maknanya ada jugalah kesinambungan dekat situ kan. Terima kasih banyak. Social media bila you berniaga, online, offline, very important. You tak boleh nak expect untuk buat offline tak ada social media, you tak boleh nak expect untuk orang luar. Tidak. Kalau katalah dalam satu kawasan perumahan tu ada 5 family. Takkan 5 family tu nak datang hari-hari. Bila you ada social media, dia akan berkembang. Dia akan berkembang ke kawasan-kawasan lain. Mungkin okay sekarang ni kita berniaga dekat Paya Besar. Mana dah tahu nanti dia masuk pula dekat kawasan lain, masuk kat Taman Tas ke. No, dia akan berkembang. Sebab bila I berniaga food truck dulu, I terkejut. I serve customer, lepas tu dia cakap kata, oh kak saya dari jauh ni. Masa tu I punya pemikiran, oh jauh kat mana? KL ke? Oh tak kak, saya daripada Brunei, besok nak balik. Brunei? Tak, kita dari Brunei. Alhamdulillah, ada yang datang daripada Penang, ada yang datang daripada Indonesia. Alhamdulillah, dia jadi macam sangat besar social media, penggunaan copywriting yang bagus, penggunaan gambar yang bagus, you know. Alhamdulillah. So benda ni saya nak pesan, tolonglah guna social media. Ini satu platform yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Terima kasih Puan, sangat berjasa, sangat bermanfaat lah. Jadinya sebelum kita akhiri kita punya ni, jadi saya beri laluan dan saya menjemput Dr. Karizan Rahmat untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Terima kasih. Silakan. Okay, terima kasih moderator Cik Kamarina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang kita hormati, yang kita raikan Puan Rosita binti Abdul Manan kerana sudi dapat melapangkan masa bersama dengan kita walaupun it's a lunch hour break, but we hope that it's a good session yang mana bercakap tentang makanan pun, supaya ada input yang dapat kita kaitkan, terutama sekali memikirkan kepada tugasan yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar ni. Mereka sebenarnya dalam proses untuk menyiapkan projek tahun akhir mereka, which is untuk membantu usahawan-usahawan PKS yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dan usahawan-usahawan ini rata-ratanya sedang mengalami situasi yang agak besar dan agak meruncing
terutama sekali apabila mereka kurang didedahkan dengan aplikasi social media, fungsi social media sebagai salah satu daripada alat ataupun sebagai satu medium untuk komunikasi. Jadi saya yakin apa yang dikongsikan oleh Puan Rosita hari ini dapat juga memberikan manfaat bukan sahaja kepada pelajar dan juga malah kepada usahawan-usahawan yang mungkin bersama dengan kita pada hari ini. Selain daripada itu, suka juga saya ingatkan ataupun suka juga saya kongsikan bersama dengan Puan Rosita, Fakulti Pendidikan walaupun objektif utama kami adalah untuk melahirkan pendidik-pendidik. Namun kita sekarang ini tengah memikirkan satu prospek kerjaya kepada graduan-graduan kami yang mana kita cuba untuk beralih arah ataupun bertukar sayap satu lagi kepada job seekers. Bukan lagi menjadi job seekers, bukan lagi menjadi job seekers tetapi menjadi job creator. So kita harap dengan idea pengalaman daripada Puan Rosita tadi mungkin dapat menaikkan semangat pelajar-pelajar ni untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan, keusahawanan, terutama sekali menerusi keusahawanan digital itu sendirilah. Mungkin rakan-rakan pelajar, warga fakulti mungkin maklum bahawa Puan Rosita ni juga merupakan seorang influencer dan juga merupakan seorang yang banyak bekerja dengan community services. Suka juga saya nak kongsikan Puan Rosita pernah bersama dengan kami untuk program ArtSmart siri 4 di Zoo Negara hari itu, membantu Zoo Negara untuk meningkatkan marketing mereka dan juga sempena dengan Hari Hidupan Liar Sedunia. So Alhamdulillah kali ini untuk siri ke-6 Puan Rosita bersama kita sekali lagi untuk membantu usahawan-usahawan PKS yang terlibat dan juga Puan Rosita ada menyarankan tadi bahawa pentingnya fotografi, pentingnya gambar, pentingnya video yang diletakkan di dalam social media dan sebagainya. So yang ini amat terkait dengan apa yang bakal kita laksanakan minggu depan insya-Allah, yang mana kita akan bawakan seorang founder of Pocket Production, yang mana beliau akan memberikan sedikit tips dan tunjuk cara bagaimana untuk merakam gambar produk menerusi handphone untuk mendapatkan like atau mendapatkan tarikan daripada pengguna-pengguna. So tunggu insya-Allah hari Khamis ni pada waktu yang sama kita akan bersiaran sekali lagi. Kita akan bawakan founder of Pocket Production yang akan bercakap tentang bagaimana nak merakam gambar dan video dengan menggunakan handphone. Akhir sekali saya juga mengharapkan agar peserta yang ada dapat like ataupun dapat melihat perkembangan Project ArtSmart ini menerusi laman media yang kami ada, which is laman web, YouTube account dan juga Facebook, bagi memastikan kita dapat menyokong usahawan-usahawan PKS yang terjejas ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada peserta program yang sudi melapangkan masa, dan kita harap usaha kecil kita ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang terjejas dengan pandemik COVID-19. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi maka dengan ini semoga segala input kita boleh gunakan bersama dan segala input ni boleh kita boleh membantu para usahawan untuk runkan dia punya perniagaan. Jadi semoga berkat inisiatif ini dapat membantu mereka juga. Jadi untuk para peserta juga mohon ke semua peserta untuk mengisi borang kehadiran bagi sesi mendapatkan e-sijil, dan staf UiTM yang akan terlibat akan diberikan jam latihan khusus. Jadi Puan, jadi kita nak ambil gambar dulu sekejap supaya untuk kita boleh sematkan dalam laman media ArtSmart supaya jadikan sebagai tanda kenang-kenangan. Okay. Okay, kita ambil gambar dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Jadi sekian itu daripada saya, daripada kami, daripada Fakulti Pendidikan dan semua warga pendidikan. Semoga yang baik kita dapat jadikan sebagai pelajaran, dan juga saya juga memohon maaf atas segala kesilapan saya sepanjang mengendalikan program ini.
Jadi semua yang baik datang daripada Tuhan dan segala kesilapan datang daripada saya. Saya juga akhiri dengan majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kepada Puan dan semua para peserta. Terima kasih. Terima kasih semua.